Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin muslimat sekalian, sekarang ini kita berada di muka surat 42 Al-Quran Osmani, muka surat 42 ayat yang ke 254. Kita baca sampai ayat kursi dulu, kalau sempat kita habiskan muka surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Rabbana Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami serta orang-orang yang meminta kami berdoa untuk mereka.
seterusnya muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau hebahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin. Baik. Ayat 254 Allah mulakan dengan panggilan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang confirm telah beriman. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang telah confirm beriman. Iman di sini ada 3. Biasa Allah panggil ni imanul qalbi, imanul lisan, dan imanu al-jawarih. Bila kita sebut iman yang sempurna, mesti bermula dengan hati, kemudian diikuti dengan iqrar dengan lidah, dan dilaksanakan dengan anggota. Itulah iman yang sebenar, yang lengkap. Orang munafik, dia mengaku dengan lidah, tapi hati dia tak ada, kosong. Apatah lagi amalan dia tidak sempurna. Orang fasik, dia mengaku dengan sempurna dengan lidah, tapi dia tidak buat dengan anggota. Maka orang yang diterima Allah ialah orang yang ketiga-tiga itu ada. Maka ayat ya ayyuhalladzina amanu di sini ialah orang yang cukup iman dia 3 tadi. Apa perintah Allah? Perintahnya bermula dengan anfiqu mimma razaqnakum. Ni pun berdebar dah kita rasa. Berdebar dah hati kita. Sebab apa? Allah bangkitkan yang kamu milik tu, razaqnakum, kami rezekikan pada kamu. Yang ni rasa macam rendah diri, rasa macam kita ni tak ada apa pun, tapi Allah pinjamkan kepada kita. Infaklah kamu, anfiqu tu daripada perkataan infak. Anfiqu daripada anfaqa yunfiqu, anfiq infak. Kita guna infak tu, kata terbitan daripada anfiqu. Jadi anfiqu ni perintah ramai. Kalau Allah suruh tu suruh semua yang beriman, bukan seorang. Berinfaklah kamu mimma razaqnakum, dari apa? Mimma, ma dia panggil ma syai'. Ma ni benda, syai' benda. Benda yang kita ada, infaklah. Apa makna infak? Nafkah. Apa makna nafkah? Memberi bantuan, memberi pertolongan. Apa yang kita nak tolong? Tolonglah apa jua pun yang kita mampu. Tolong bagi idea, tolong bagi duit, tolong didik, tolong ajar, tolong bimbing. Apa jua yang membawa manfaat kepada orang lain, maka termasuklah dalam kategori infak. Apatah lagi Allah tak sebut pun dalam ayat ni infak apa. Anfiqu, ada ayat lain dia guna, dia sebut harta dalam ayat. Contohnya ayat lain kita kata ayat yang kita dah belajar bab infak, kita kata mathalul ladina yunfiquna amwalahum, ada disebutkan ayat berapa tu? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah.
Ada ayat mengenai dia sebut amwal lah. Dia sebut kita dah belajar itu. Ada siapa jumpa? Ha? Oh, belum lagi. Subhanallah. Okey. 261. Oh, belum lagi. Ya Rabbi. Okey, cuba tengok ayat 261 walaupun kita belum belajar lagi. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum. Dia sebut amwal di sini. Kan? Yunfiquna amwalahum. Ayat hari ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqun. Dia tak sebut amwal. Makna dia tak sebut benda untuk infak. Bila tak sebut benda tu terbuka, open. Maknanya kalau dia kata amwal, makna khusus pada infak harta. Makna dia sebut amwal, mal. Mal ni harta yang sama ada harta bentuk wang ringgit ataupun harta-harta lain secara khusus, infak yang tu. Tapi bila Allah tak sebut amwal ataupun mana-mana objek, maka dia terbuka. Terbuka apa jua benda yang kita infak yang memberi manfaat kepada orang lain termasuk. Itu bezanya. Jadi satunya infak terbuka dalam ayat ni. Yang kedua, Allah bangkitkan mimma razaqnakum, dari apa jua yang kami rezekikan kepada kamu. Hak ni kita rasa sikit, aku milik ni Allah punya ke? Tertanya kita kepada diri kita. Ya, aku beri padamu, memang kamu punya, dah aku beri. Tapi tujuan aku beri kepada kamu, sekiranya ada lebih, sekiranya ada kebaikan, tolong orang lain. Tolong orang lain. Lepas tu kalau aku tolong, apa yang dapat? Kamu akan dijamin keamanan di dunia dan syurga di akhirat. Infak ni besar dalam ayat-ayat lain. Kita kata ayat yang kita tengok tadi. Cuba tengok ayat 262. Dia punya kelebihan infak. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang mereka itu sentiasa infak harta mereka, ni hartalah, fi sabilillah, pada jalan Allah itu, thumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian la yutbi'un, dia tidak mengikuti apa yang dia infak, yang mereka infak itu, mannan wala adha. Mannan ni kita panggil ungkit mannan. Adha ni hina dia, dah lah ungkit hina pula, menyakiti dia. Kalau orang yang infak harta mereka di jalan Allah dan tidak diikuti selepas dia infak itu dengan mannan, ungkitan, wala adha, dan celaan, ni kita nak tahu, kita naknya Allah beri apa pada kita? Lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka secara khusus ganjaran mereka yang Allah simpan. Tengok ajruhum inda, tak akan nampak sebab inda rabbihim, Allah simpan ganjaran itu. Lepas dapat ganjaran, apa kita dapat? Ada dua lagi dapat, iaitu wala khaufun alaihim, dan tidak ada apa-apa kebimbangan tentang azab. Khauf anil azab, tentang kebimbangan mereka terhadap azab Allah. Tak ada dah jaminan selamat. Walahum yahzanun, dan tidak juga mereka itu akan bersedih kerana tak dapat syurga. Selamat daripada neraka dan jamin masuk syurga. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyaknya pahala. Gitu. Jadi infak itu besar artinya. Dalam banyak ayat lain, orang mati pun nak minta Allah pulangkan balik, nak infak je. Sebab itu mudah. Jadi hari ini kita alhamdulillah, cuma ada lagi cerita. Infaklah yang kami merezeki. Isu yang lain ialah
min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya pada hari 3 perkara besar, tak boleh buat apa-apa bantuan. Apa dia? Min qabli, infak itu sebelum datangnya yaumun. Yaumun. Apa makna yaumun? General sangat. Yaumun. Satu hari dia akan datang kepada kita. Hari ini bahaya. Apa bahaya dia? Bahaya dia pertama ialah la bai'un fihi. Tak boleh tawar menawar dah. Tak boleh hari ni aku nak pergi masjid nak cari banyak pahala sikit, tak boleh dah. Itu. Ataupun apa sahaja yang mendatangkan pahala banyak, tak boleh dah. Atau minta maaf astaghfirullahalazim, tak boleh dah. Istighfar pun tak boleh. Tubna ilaik, tak boleh dah. Stop. Stop. La bai'un fi. Tawar menawar ni istighfar, taubat, bagi pahala banyak sikit kan. Wala khullah. Khullah makna khalil. Khalil ialah teman rapat yang boleh tolong kita. Macam kita pergi hospital, bagi ziarah, ada kawan baik bagi duit, tak ada masa tu. Khullah. Lagi yang ketiga, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi bantuan daripada mana-mana pihak yang besar. Syafa'ah ni datang dari pihak-pihak berkuasa. Allah pun tak bagi dah, Nabi pun tak bagi dah. Pada ketika datangnya yaumun. Jadi ulama bahas yaumun tu hari apa? Yaumun tu sebab tak ada ilham tu. Yaumun akan suatu hari. Berlaku 3 ni, hari apa tu berlaku 3 ni? Berlaku tak boleh jual beli, tak boleh tawar menawar, tak boleh ada kawan, tak boleh tolong, dan yang ketiga tidak ada syafaat. Hari apa tu? Kiamat lah dah. Jadi yaumun tanwin tu adalah ganti kepada perkataan yang disembunyikan al-qiyamah. Maknanya kalau kita buang tanwin yaumun, ai yaumul qiyamah. Jadi satu baris. Dibuang satu baris, dia kena tambah al-qiyamah. Ada. Ataupun ulama kata kalau tak nak bubuh kiamat jauh sangat, bubuh yaumul maut. Yaumul maut, hari kematian. Bila datang hari kematian tak guna dah. Tak guna dah. Itulah yang diinfak, yang diminta oleh Allah. Siapa yang rugi? Wal kafiruna humudz zalimun. Orang yang kafir. Kafir apa makna? Orang yang kafir. Kalau konteks ayat mula-mula dia suruh infak orang Islam, tiba-tiba wal kafir, wal kafirun, dan orang-orang kafir itu. Kenapa itu? Alif lam. Orang-orang kafir itu yang kamu tengok, yang dia tak nak infak pada jalan Allah. Orang kafir mana nak infak jalan Allah? Kadang-kadang sindiran kepada orang kedeku. Dia tutup kafir dengan mana penutup ni. Asalnya ini kafir. Kan? Ni kafir. Dia menutup. Dia tidak bagi ruang kepada diri dia untuk infak. Dia Muslim, tak nak infak, rugi dia. Humuz zalimun, mereka itu sebenarnya orang yang menzalimi diri dia. Maknanya al-kafirun di sini, kalau kita nak ambil orang yang tidak ambil peluang untuk infak, sedangkan dia mampu infak, sedangkan dia markah dia, pahala dia masih lagi tidak cukup, maka orang itu sebenarnya telah menutup peluang untuk dia berjaya di akhirat. Dia Muslim tapi tak cukup markah, kerana kedekut sangat. Duit ada tak guna pun, nak beli untuk dia pun rasa sayang. Mari kereta dia boleh pakai baru cepat sini masjid, macam kena sendiri je kan. Dan mari kereta baru dah lambat juga kan. Tu tak pernah macam mana. Maknanya kita gitu. Maknanya infak itu penting untuk mengumpul dana. Dana. Orang kata ustaz, masuk syurga ni bukan dengan pahala, masuk syurga dengan rahmat Allah. Betul tak gitu?
Ana check. Memang masuk syurga dengan rahmat Allah. Mungkin kita tolak yang tu. Maknanya kita tak, kita kata gini. Sebab ada ayat-ayat yang mengatakan kafir itu dengan kufrun nikmat. Ada. Dia ada nikmat, dia tak guna. Itu kufur nikmat, bukan kufur akidah. Kufur ni ada banyak dia punya tahap. Jadi di sini iman. Iyalah, hak iman tu iman. Hak kufur dalam ayat-ayat lain. Itulah tak nak. Allahu Akbar. Dia dalam fiqh dia ada bab kufur nikmat. Dia Islam tapi dia tidak beramal. Dia mampu beramal. Dia boleh bagi zakat. Dia tak bagi zakat. Itu kufur nikmat dia panggil. Ada dalam istilah ilmu dah ada. Cuma kufur nikmat ini betul lah Mataji kata, kufur nikmat ini tidak membawa kepada kekal dalam neraka. Dia akan dimasuk dalam neraka sekadar yang habis dosa dia kalau dia masuk ke dalam syurga. Adapun kufur akidah ini langsung. Itu betul. Cuma ada istilah kufru al-a'mal ataupun kufur an-ni'am. Kufur nikmat. Dalam ayat ni kalau kita tengok dia punya rated ayat tu, dia panggil orang mukmin kan. Jadi kalau kita nak ambil macam Tuan Haji sebut, memanglah mukmin lawan kafir dah. Ini kafir akidah. Salah. Tapi kita takut juga mentang-mentang kita dijamin masuk syurga, selepas diazab kita pun tak buat amal. Itu mukmin. Tapi al-asi, mukmin yang berdosa, yang akan dihumbang ke dalam neraka. Ya Allah. Kan, kalau kita diberi peluang untuk jadi orang miskin setahun, tak cukup makan, tak cukup minum, kan, tak ada duit, macam mana rasa? Sukarnya. Itu belum diazab, hanya dibuat nikmat. Terasa beratnya kita berdepan dengan isu-isu ini. Oleh sebab itu nilai-nilai yang ini diambil kira dalam dalam agama. Tahniah kepada yang memberi pandangan. Nak begitu. Boleh Jadi kita tak nak kita walaupun satu hari pun tak nak dalam neraka ni. Ya Allah, kalau boleh nak lepas. Nak. Orang kata hamba ni nak lepas daripada neraka tak boleh dah ustaz. Ada cakap gitu. Sebab hamba start lewat. Pecing baru start mari masjid ni macam mana ni. Dulu memang saya yakin sepenuhnya, tapi start lewat. Jadi kita nak jawab apa? Ada jawapan mengatakan bahawa an-nas ala khawatimuhu. Orang itu mengikut kesudahan akhir dia. Kalau dia dulu banyak dosa, akhirnya dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, dia buat amalan, dia infak, walaupun akhir dia akan mendapat nilai yang terbaik. Kita dengar cerita seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia menyesal, bertaubat, cari guru, nak bertaubat, nak kembali pada Allah. Jumpalah seorang yang dikatakan alim, minta pandangan, boleh tak saya bertaubat? Saya dah bunuh 99 orang. Ya Allah, 99 orang? Seorang pun masuk neraka, macam mana kalau 99 orang? Dia cukup 100. Dia kata cari lagi. Cari lagi, jumpa seorang alim. Yang kedua ni dia kata, wahai hamba Allah, sekiranya kamu membunuh lebih pada 100 orang, tetapi kamu kembali kepada Allah dengan satu taubat nasuha, penyesalan yang sungguh-sungguh, Allah akan ampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan syarat kamu tinggalkan tempat ini menuju ke tempat yang lebih menjamin iman kamu. Orang ni tak apa. Saya nak sangat ni. Dia pergi. Belum sampai ke tempat yang diminta pergi itu, dia meninggal. Maka datanglah dua malaikat, dicerita dalam kitab ni. Dua malaikat berebut. Malaikat syurga nak, malaikat neraka pun nak.
nak ambil bawa orang ni. Sebab dia memang buat jahat lama sangat dah. Bunuh 100 orang. Layak dia masuk syurga neraka lah. Tapi mereka Nikmat kata, dia ni dah bertaubat, dah bergegas untuk nak cari Allah dan Rasul kebenaran di tempat yang lain. Dia kata gini kita ukur jarak. Ukur jarak antara tempat dia tinggal dengan tempat dia nak pergi tempat baik. Akhirnya jarak lebih dekat dengan tempat dia nak pergi tu. Maka dia diisytiharkan ahli syurga. Orang yang dapat nikmat Allah SWT. Mana kait dengan pahalanya? Kita nak cerita pasal pahala saat ni kan. Mana mengait dengan pahalanya? Rupa-rupanya usaha dan kesungguhan seorang yang ingin mencari kebenaran, pahala dia begitu cepat mendadak naik, sehingga walaupun dia belum beramal, dia telah mendapat ajrun, pahala yang tinggi di sisi Allah, sehingga dia layak masuk syurga. Enggak kita nak tunggu yang ni, takut kita tak dapat. Dah tahu dah nak tunggu hak lah gini. Takut tak sempat last. Itu kita bila dah jumpa jalan petunjuk kena tunggu. Jangan dah jumpa jalan petunjuk tak nak lagi, nak happy lagi. Nah, contohnya begitulah. Wallahu a'lam. Baik. Habislah tu. Jadi kita ambil ginilah. Anda bersetuju juga yang mengatakan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu, mereka itulah az-zalim, orang yang zalim. Makna kafir akidah, sesat kan. Cuma kalau kita nak kecil lagi, kufur nikmat itu yang akan dimasuk ke dalam neraka dahulu dan dibersihkan kemudian masuk ke syurga. Tapi kita tak nak sebut waktu, takut. Takut. Kita pernah jadi orang susah masa budak-budak dulu. Allah, nak makan tak boleh. Tu pun dah susah dah. Apatah lagi dihumbang ke dalam, dahlah susah dimasuk ke penjara. Tak makan pula, ya Allah. Dia azab pula. Tak jauh. Habis itu. Yang ayat berikut, cuba tuan-tuan perhati. Kadang-kadang kita baca ayat kursi ni, kita tak tengok ayat sebelum ayat kursi. Kita tak tengok ayat selepas ayat kursi. Dia baca ayat kursi tapi tidak pandang ke belakang, tak pandang ke depan. Pandang ke belakang, dipanggil wahai orang-orang yang beriman, infaklah kamu dari apa yang kami rezeki kepada kamu sebelum datangnya hari kiamat, yang mana hari kiamat itu tidak ada lagi la bai'un fihi 1, wala khullatun 2, wala syafa'atun 3. Ini peluang yang Allah tawarkan kepada kita. Jangan jadi macam orang kufur yang tidak ada agama itu. Mereka sebenarnya orang yang zalim. Zalim sebab apa? Mereka hanya dapat kejayaan dunia, sedangkan akhirat segala-galanya dihalang, tak dapat. Jadi untuk mengekalkan kehebatan infak ini, kena banyak baca ayat kursi. Supaya apa? Ayat kursi ini penghalang segala musuh-musuh datang kepada kita, dan penghalang untuk kita mudah kecewa dalam ketaatan kita pada Allah SWT. Jadi nak infak tadi kena sentiasa dengan ayat kursi. Sebab itulah lepas sembahyang kita baca sentiasa, supaya nilai infak, nilai rasa sayang kepada akhirat itu sentiasa hidup dalam diri kita. Kadang-kadang baca ayat kursi tapi tak tengok apa nilai sebelum. Selepas tu nanti kita tengok selepas nanti. Baik, kita tengok dulu ayat kursi. Allahu, dia punya subjek dalam ayat kursi ialah Allahu. Allah itu. Nak kenal Allah macam mana? Allahu, Allah itu bagi depan dia panggil mubtada. Allazi yubtada bihi, mubtada yang dimulakan ayat dengannya. Maka dialah sebagai subjek yang perlu bertolak segala yang ada selepas dia sebagai predikat ataupun khabar. Kita tengok khabar. Allah itu apa? 1. Allah la ilaha illahu. 1. Allah itu sifat dia, kita tak boleh taat kecuali pada dia. 1. Yang kedua, Allah tu Al-Hayyu. Khabar dia tu Al-Hayyu, sentiasa hidup, yang tidak bermula dan tidak ada kesudahan hidup dia. Al-Qayyum, sentiasa berdiri, melihat, melaksanakan
yang patut dia buat. Qayyum, qama yaqumu qiyam. Qayyum, seorang yang tidak tidur. Dia syarah qayyum tu apa? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Qayyum itu maknanya dia tidak menimpanya, mengambilnya oleh sinah, mengantuk, wala naum. Itu syarah kepada al-qayyum. Itu sifat Allah, itulah Allah kalau nak kenal dia. Jadi kalau Allah begini, kita wajib la ilaha illahu, tunduk dan patuh segala perintah dia, sebab dia tidak pernah lalai daripada melihat dan hidup sentiasa menolong, membantu kita. Hidup kita begitu, kan? Lagi dah berapa di situ? Kalau kita kata la ta'khudhu sinatun wa laum, itu syarah kepada al-qayyum, maka baru tiga khabar Allah. Berita tentang Allah: satu, la ilaha illahu; dua, al-hayyu; tiga, al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, syarah kepada al-qayyum. Yang keempat ialah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya sahajalah. Kena terjemah gitu. Miliknya sahajalah apa sahaja yang ada di atas 7 lapis langit dan apa sahaja yang ada di bumi, 7 lapis bumi. Dia yang punya. Siapa yang kuasa pun dia yang milik. Dia boleh buat apa saja. Sebab lahu. Lam dia panggil lamut tamlik. Lam milik. Lam milik Allah. Kemudian takdimul khabar alal mubtada, mendahului khabar. Lahu tu menunjukkan tidak ada siapa yang boleh masuk campur dalam ketentuan Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Tak boleh. Orang masuk campur pun tak berjaya. Gitu. Sebab tu kita kena la ilaha illahu, kena tunduk pada Allah. Kemudian di sudut tartib kita kena ikut tu. La ilaha illahu, satu, al-hayyu; dua, al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun; tiga, wala naum. Sekali lah tu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Man dzal ladzi, siapa yang ingin membantu, memberi syafaat, memberi pertolongan di sisi Allah, tidak akan mampu memberi pertolongan walaupun Nabi, illa biiznihi, kecuali dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5, khabar tentang Allah. Nak kenal Allah itulah. Yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang berlaku, yang akan berlaku, yang telah berlaku. Setengah ulama kata baina aidihim, yang telah berlaku, yang berlaku sekarang. Wa ma khalfahum, yang akan berlaku kemudian. Dia tahu berlaku. Yang siapa nak dapat jadi YB, kita tak tahu. Orang tak tahu. Tiba-tiba yang ni benar. Pada ilmu Allah dah ada. Gitu. Yang keenam. Yang ketujuh, khabar tentang Allah, berita tentang Allah itu ialah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak akan mengetahui dengan sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali dengan kehendak dia. Kita tak boleh nak buat kecuali dengan kehendak Allah SWT, macam yang kita sebut tadi. Yang ke-8, wasi'a kursiyuhu. Kursi ni apa makna? Masuk dah? Okey. Tengok semangat. Kita terjemahkan lepas azan. Baik, wasi'a kursiyuhu tu makna kursi, tu makna kuasa. Kursi ni, kita ada kursi ni ya. Orang duduk atas kursi ni ada kuasa. Dah. Gitulah lebih kurang. Jadi kuasa dia, kursi dia wasi'ah, luah. Bukan besar ni, luah. Nah, ulama kata luah ni makna besar kursi. Luah ni maknanya kekuasaan dia luah. Kekuasaan dia luah. Seluah mana? As-samawati wal ard, seluah langit dan bumi. Yang ke-9, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dia tidak membebankan menjaga langit bumi. Tak berat bagi dia. Yang akhir sekali, yang ke-10, wa huwal aliyyul azim. Dialah Tuhan yang maha agung, maha tinggi lagi maha agung.
Ini saya akan cerita nanti dalam pertemuan yang akan datang. Al-Aliyu berkaitan dengan Subhana Rabbiyal A'la, Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Apa sebab ayat kursi ini ditutup dengan Aliyul Azim, dan apa sebab kita baca Subhana Rabbiyal Azim pada sujud, pada raka', dan Subhana Rabbiyal A'la pada sujud. Ada kait dengan ayat kursi. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, kita akan cerita di pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa bila sebut Allah 10 nilai diri dia yang kita kena kenal melalui ayat kursi. Kita jadi tak takut bila kenal Allah melalui 10 khabar berita tentang Allah. Apatah lagi kita masuk dengan qul huwallahu wa'udzubillahi falaq wa'udzubillahi nas. Mengenal Allah yang disebut oleh tuan tadi adalah menjadi suatu pegangan yang kuat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.